Salam sejahtera saya ucapkan kepada para panel dan juga para peserta dalam International Conference on Education, Technologies and Humanities tahun 2020 atau kita panggil sebagai ITESH. Terlebih dahulu, saya Pang Cilik dari Fakulti Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan tajuk kertas perbincangan saya iaitu Pencapaian Malaysia dalam Program for International Student Assessment atau kita panggil sebagai PISA. Untuk pembentangan saya pada kali ini terbahagi kepada 4 bahagian iaitu latar belakang PISA, bahagian kedua pencapaian Malaysia dalam PISA. Untuk bahagian ketiga pula kita akan melihat kepada perbandingan kedudukan antara negara ASEAN dalam lingkungan 10 tahun iaitu dari tahun 2009 hingga 2018 dan bahagian terakhir iaitu refleksi dan kesimpulan. Mari kita lihat kepada bahagian pertama dalam pembentangan ini iaitu latar belakang PISA. Apa itu PISA? PISA nama penuhnya dalam bahasa Inggeris Program for International Student Assessment. Dia sejenis kajian pentafsiran piawaian antarabangsa yang berfungsi untuk mengukur keupayaan pencapaian seseorang pelajar itu yang berumur 15 tahun atau ke atas. PISA ini mengukur sejauh mana seseorang pelajar tersebut boleh mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di sekolah dalam situasi kehidupan sebenar bagi menjadi seorang ahli masyarakat yang berjaya. PISA dikendalikan oleh sebuah badan antarabangsa yang berbengkalan di Perancis kalau tidak salah, di bawah iaitu Organisation for Economic Cooperation and Development iaitu OECD. PISA ini amat sesuai untuk dijadikan sebahagian daripada pembangunan pendidikan bagi sesebuah negara. Menurut pengarah pendidikan dan kemahiran OECD iaitu saudara Andrew Schreller yang menyatakan bahawa keputusan dalam PISA akan membantu pengubah polisi negara tersebut untuk melihat wawasan dalam cara membantu pelajar dan guru negaranya lebih efektif dalam pengajaran dan pembelajaran di samping sistem sekolah dapat beroperasi dengan lebih berkesan. Jadi PISA ini dilaksanakan selama 3 tahun sekali bermula dari tahun 2000 hingga yang terbaru ini 2018 dan yang terbaru dijangkakan akan berlangsung pada tahun 2021. Ini juga PISA ini juga merupakan satu platform yang mampu membentuk dasar yang memupuk kesejahteraan, kesesamaan dan peluang untuk sesebuah negara bagi pembangunan pendidikan. PISA terbahagi kepada 3 domain utama iaitu literasi bacaan, literasi matematik dan literasi sains. Literasi bacaan merupakan domain utama pada tahun 2018 di mana literasi bacaan ini berfungsi untuk melihat kepada keupayaan pelajar di negara tersebut sama ada mereka boleh memahami, menilai, menggunakan, mendalami teks dan membuat refleksi dalam bacaan ataupun tidak. Jadi skor untuk mengukur tahap mereka adalah melalui skor yang telah ditetapkan oleh OECD. Kalau bagi literasi bacaan, aras 1C adalah terendah sehingga ke 1B, 1A, 1-2 hingga aras ke-6 itu aras yang tertinggi. Bagi literasi sains pula, cara pengukurannya dia bermula dari skor bawah aras 1B, dia tiada 1C, lepas tu B, A, aras 1 hingga 6. Dan literasi sains ini merupakan domain utama pada tahun 2012 di mana dia menguji keupayaan pelajar tersebut sama ada dia mampu untuk menjelaskan fenomena secara saintifik, menilai dan merancang penyelidikan. Untuk domain literasi matematik pula, ini merupakan domain utama pada tahun 2012. Skor pengukurannya aras yang terendah ialah bawah aras 1, dia tiada aras 1B, 1A dan sebagainya seperti yang sebelum ini, dan aras tertingginya masih sama iaitu aras 6. Literasi matematik bertujuan untuk melihat kepada kemampuan pelajar dalam mengguna, merumus dan mentafsir. PISA ini sebenarnya sangat fleksibel bagi
pelajar-pelajar yang menduduki ujian ini, di mana negara tersebut atau pelajar mereka boleh memilih bahasa yang mereka merasakan selesa untuk mereka. Biasanya pelajar akan memilih bahasa yang mereka lazim pelajari di sekolah. Dan negara peserta dia boleh memilih untuk menjawab secara berkomputer atau secara bertulis. Untuk bahagian kedua, kita akan melihat kepada pencapaian Malaysia dalam PISA. Malaysia menyertai PISA pada tahun 2009 bersama Singapura, di mana Indonesia dan Thailand telah menyertainya seawal tahun 2000. Pada tahun 2009 tersebut, skor literasi bacaan Malaysia adalah 414. Skor literasi matematik adalah 404 dan skor literasi saintifik berada pada skor 422. Secara keseluruhannya, keputusan yang dicapai oleh Malaysia rendah daripada purata OECD, tetapi menunjukkan peningkatan dari tahun 2012 hingga 2018. Data pada tahun 2015 tidak dapat digunakan kerana terdapat kemungkinan bias ekoran kadar penyertaan yang rendah dalam sampel asal. Ekoran pencapaian Malaysia masih berada di bawah purata yang telah ditetapkan oleh OECD. Kerajaan telah melaksanakan transformasi pendidikan, di mana pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah telah diperkenalkan ke dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan di Malaysia. Perkara ini mendapat hasilnya apabila pada tahun 2018 skor Malaysia mencapai tahap yang lebih tinggi berbanding tahun 2009. Walaupun terdapat peningkatan secara keseluruhannya, Malaysia masih memerlukan usaha yang padu untuk melepasi skor purata yang telah ditetapkan oleh OECD ini. Kita akan melihat kepada data yang lebih jelas dalam bahagian 3 nanti, di mana 7 buah negara ASEAN yang menyertai PISA, hanya Vietnam dan Singapura yang melepasi purata OECD, di mana 5 negara yang lain masih tidak dapat menepati purata skor yang ditetapkan oleh OECD. Brunei dan Malaysia juga sangat dekat skornya dengan Malaysia, jadi mereka dikira mencapai tahap yang agak seimbang antara satu sama lain. Dalam bahagian ketiga, kita akan melihat kepada jadual pembandingan pencapaian PISA dari tahun 2009 hingga 2018, iaitu lingkungan 10 tahun antara negara ASEAN, di mana di sini anda boleh lihat pencapaian yang lebih terperinci, setiap negara termasuk Malaysia dalam jadual ini. Penunjuk di sebelah kanan slide ini menunjukkan warna ungu ialah merujuk kepada literasi bacaan, dan warna jingga atau orange merujuk kepada literasi matematik, dan warna merah jambu atau pink color merupakan literasi saintifik. Nombor dalam kurungan tersebut adalah purata OECD yang purata skor yang telah ditetapkan oleh OECD, di mana angka di sebelah kiri sana merupakan skor yang telah dicapai oleh setiap negara tersebut. Seperti mana yang saya telah jelaskan di bahagian sebentar tadi, pada tahun 2015 data Malaysia dalam PISA tidak dapat digunakan ekoran terdapat bias dalam sampel mereka. Jadi nombor yang tertera di slide ini ialah pencapaian mereka bagi 3 tahun tersebut. Brunei Darussalam hanya menyertai PISA pada tahun 2018, 2 tahun yang lalu, di mana pencapaian mereka, skor mereka 400 lebih dan amat berhampiran dengan Malaysia juga. Seterusnya kita lihat kepada Filipina. Filipina juga seperti Brunei hanya menyertai pada tahun 2018 dan skor mereka dalam lingkungan 300 lebih. Dia boleh dikatakan antara negara yang mencapai skor yang rendah, dan 7 buah negara yang menyertai PISA, Filipina adalah di bawah ranking yang terendah.
Indonesia, yang ini amat menarik perhatian, di mana Indonesia mula menyertai pada tahun 2009. Pencapaian mereka kadang-kala turun naik dan berada pada lingkungan skor 300 lebih saja, berhampiran dengan 400. Jadi saya rasa ramai penyelidik akan rasa hairan kenapa walaupun Indonesia telah lama mengambil ujian ini, mereka seakan-akan tidak menunjukkan peningkatan yang ketara. Berbanding dengan negara Thailand juga sama seperti Indonesia juga, pencapaian mereka agak seimbang. Walaupun tinggi sikit dari Indonesia, tetapi tidak menampakkan peningkatan yang ketara. Jadi dalam cadangan penulisan saya ada mencadangkan kepada penulis untuk melihat dengan lebih mendalam kepada sistem pendidikan Thailand dan Indonesia untuk mencari tujuan mereka menyertai PISA dan apakah intipati yang ada dalam sistem pendidikan sehingga mereka tidak mencapai peningkatan yang ketara selepas menyertai ujian PISA. Lihat kepada jadual di sini, Singapura, negara yang sangat maju, sangat bagus dalam segi pendidikan mereka, di mana skor mereka dari tahun 2009 lagi sudah melepasi skor purata yang telah ditetapkan oleh OECD, dan pencapaian mereka sehingga tahun 2018 agak seimbang, iaitu dekat 500 lebih juga. Dan saya rasa data Vietnam ini agak mengejutkan orang ramai kerana Vietnam bukan salah sebuah negara yang maju tetapi negara sedang membangun. Tetapi usaha yang mereka curahkan dalam pendidikan negara mereka menunjukkan mereka mampu mencapai tahap seperti negara Singapura. Jadi pencapaian mereka mengekori rapat di belakang Singapura. Untuk Vietnam, tiada data pencapaian dalam PISA yang boleh diterbitkan pada tahun 2018, di mana mengikut Vietnam News, mereka mengatakan bahawa pembandingan antarabangsa Vietnam tidak dapat dipastikan sepenuhnya. Lepas tu, dalam Vietnam Express International perlu mengatakan Vietnam menghadapi masalah perjangkaan dalam penilaian dan datanya hanya akan diterbitkan pada tahun 2020 seperti yang disarankan oleh OECD. OECD mengatakan bahawa mereka memerlukan lebih masa untuk mengkaji perbezaan dalam keputusan ujian Vietnam sebelum mengeluarkan kenyataan rasmi. Okey, untuk bahagian terakhir, kita akan melihat kepada refleksi dan seterusnya kesimpulan untuk pembentangan saya pada kali ini. Dalam refleksi, kita boleh melihat terdapat dua tokoh, iaitu Jeremy J pada tahun 2017 dan Asadullah dan Pereira pada tahun 2015. Mereka mempunyai pandangan yang berbeza dari segi pencapaian Vietnam, di mana Jeremy lebih kepada, saya boleh kira, negatif dan Asadullah lebih kepada positif. Menurut kepada Jeremy J pada tahun 2017, pencapaian Vietnam hanya gah dari atas kertas, di mana hanya terdapat 48.5% pelajar Vietnam yang dijadikan sampel dan PISA. Mereka yang berumur 15 tahun. Bagi dia, yang selebihnya 50 lebih peratus, yang itu bukan pelajar yang sedang menuntut yang dipilih, iaitu bukan pelajar in school population, maksudnya pelajar yang sudah meningkatkan bangku sekolah. Jadi Jeremy mempunyai prasangka terhadap pencapaian Vietnam. Tetapi lain pula bagi Asadullah dan Pereira, di mana dia menyatakan bahawa skala penyelaras program PISA memuji kejayaan Vietnam. Menurut skala, Vietnam mempunyai pegawai kerajaan yang bervisi, kurikulum yang berfokus, usaha pelaburan dan peningkatan status guru, dan PISA dapat melihat segala usaha yang dicurahkan oleh Vietnam. Dalam kertas perbincangan ini, kita boleh lihat bahawa sebenarnya Malaysia boleh belajar daripada Vietnam bagaimana cara untuk memantapkan lagi jaringan guru, ibu bapa dan pelajar. Dan sedikit cadangan daripada pihak saya, iaitu guru harus mendapat pemahaman dan latihan dan secukupnya semasa pelaksanaan perubahan kurikulum. Ibu bapa pula haruslah diberi pendedahan dalam bahasa yang mudah tentang segala perubahan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, supaya pelajar mereka boleh mengikut apa yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan. Dan pelajar pula, pihak Kementerian Pendidikan boleh merangka satu program khas untuk mereka pelajar yang bertahap rendah dan sederhana,
supaya tahap dalam pencapaian peperiksaan mereka dapat ditingkatkan dan seterusnya ranking PISA negara kita akan meningkat. Jadi secara kesimpulannya, PISA ini merupakan satu ujian yang mendapat kepercayaan yang tinggi di peringkat antarabangsa, di mana kita boleh lihat dalam kalangan 11 buah negara ASEAN, 7 negara yang memilih untuk menyertainya. Dan pendidikan Malaysia kita juga boleh lihat sedang menurun ke arah pengantarbangsaan. Jadi segala sukatan yang diubah semua itu mengikut piawaian antarabangsa. Saya percaya bahawa anak muda di Malaysia mampu berjaya sekiranya pendidikan negara berada di landasan yang betul. Hubungan guru, ibu bapa dan pelajar saling bergantung dan pihak pengubah polisi perlulah bijak untuk mengukuhkan hubungan mereka demi pendidikan Malaysia. Jadi akhir kata, pendidikan ialah tunjang kepada pembangunan negara. Jadi usaha yang lebih daripada yang biasa perlu dicurahkan untuk membina sebuah negara yang maju dan masyarakat berprogresif serta minda kelas pertama, tidak kira bagi Malaysia atau negara-negara lain. Sekian saja pembentangan saya untuk iTest tahun 2020 dan saya akhiri dengan sekian, terima kasih.